Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 2.2 iaitu siri homolog. Standard pembelajaran 2.2.1 menerangkan siri homolog. Terdapat berjuta-juta sebatian organik yang telah pun diketahui. Untuk mengkaji sifat fizik dan tindak balas kimia bagi setiap sebatian organik, ia perlu dikelaskan kepada kumpulan sebatian-sebatian yang dipanggil siri homolog. Siri homolog ialah satu kumpulan sebatian organik yang mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, formula am yang sama. Yang kedua, kumpulan berfungsi yang sama. Yang ketiga, sifat kimia yang sama. Yang keempat, ahli yang berturutan berbeza sebanyak satu atom karbon dan dua atom hidrogen, iaitu CH2, satu atom karbon dan juga dua atom hidrogen, ataupun jisim molekul relatif sebanyak 14. Mana dapat 14 ni? Okey, kita tahu jisim atom relatif bagi karbon ialah 12, manakala jisim atom relatif bagi hidrogen ialah 1. Hidrogen ada 2, jadi 2 kali 1 kita dapat 2, tambah 12 kita dapatlah 14. Ya. Dan yang kelima ialah sifat fizik yang berubah beransur-ansur daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Jadi terdapat 6 siri homolog yang kita akan pelajari dalam video ini. Yang pertama adalah alkana, yang kedua adalah alkena, yang ketiga adalah alkuna, yang keempat adalah alkohol, yang kelima adalah asid karboksilik, dan yang keenam adalah ester. Baik, siri homolog yang akan dipelajari. Yang pertama adalah alkana. Formula am bagi alkana ialah CnH2n tambah 2, di mana N adalah bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kumpulan berfungsi bagi alkana ialah ini. Ini adalah kumpulan berfungsi bagi alkana, di mana nama kumpulan berfungsi ini ialah ikatan tunggal antara atom karbon. Jenis sebatian organiknya adalah hidrokarbon tepu. Yang kedua adalah alkena. Formula am bagi alkena ialah CnH2n, di mana N bermula daripada 2, 3 dan seterusnya. Kumpulan berfungsi bagi alkena ialah ini, di mana nama kumpulan berfungsi ini adalah ikatan ganda 2 antara atom karbon, dan jenis sebatian organik adalah hidrokarbon tak tepu. Yang ketiga adalah alkuna. Formula am bagi alkuna ialah CnH2n tolak 2, di mana N bermula daripada 2, 3 dan seterusnya. Kumpulan berfungsi bagi alkuna ialah ini. Nama kumpulan berfungsi ini ialah ikatan ganda 3 antara atom karbon. Jenis sebatian organik adalah hidrokarbon tak tepu. Yang keempat ialah alkohol. Formula am bagi alkohol ialah CnH2n tambah 1 OH, di mana N bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kumpulan berfungsi bagi alkohol ialah ini. Nama kumpulan berfungsi ialah hidroksil. Nama ini adalah hidroksil. Jenis sebatian organik adalah bukan hidrokarbon. Kenapa bukan hidrokarbon? Sebab hidrokarbon tu dia mesti hanya ada karbon dan hidrogen saja. Sekarang dia ada pula oksigen. Jadi alkohol dia bukan hidrokarbon. Yang kelima adalah asid karboksilik. Formula am ialah CnH2n tambah 1 COOH, di mana N bermula daripada kosong. 0, 1, 2 dan seterusnya.
Kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik ialah ini. Ya. Nama kumpulan berfungsi ialah karboksil. Jenis sebatian organik adalah bukan hidrokarbon. Dan yang terakhir ialah ester. Formula AMP bagi ester ialah CM H2M tambah 1 COO CN H2N tambah 1, di mana M bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya, dan N bermula daripada 1, 2 dan seterusnya. Kumpulan berfungsi bagi ester ialah ini. Nama kumpulan berfungsi ialah karboksilat. Dan jenis sebatian organik adalah bukan hidrokarbon. Ya, jadi awak kena ingat semua ini ya. Standard pembelajaran 2.2.2 membina formula molekul dan formula struktur serta menamakan siri homolog. Okey, apa itu formula molekul? Formula molekul adalah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi unsur yang terdapat di dalam sesuatu molekul. Manakala formula struktur pula ialah formula kimia yang menunjukkan jenis ikatan dan cara atom-atom dalam suatu molekul terikat antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita ada molekul metana. Ya. Formula molekul bagi metana ialah CH4. Ya. Susunan elektron dalam molekul metana, kita tahu karbon susunan elektronnya adalah 2.4, manakala hidrogen susunan elektronnya adalah 1. Jadi, di dalam molekul metana, kita ada 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Ya. Kita ada 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Kalau awak perhatikan, petala valence bagi atom karbon dia tak cukup. Dia hanya ada 4. Jadi dia nak lagi 4 supaya dapat 8 kan. Manakala petala valence bagi hidrogen pun dia tak cukup. Dia mesti 2. Tak cukup lagi 1. Jadi atom karbon ini dia akan berkongsi sepasang elektron dengan 4 atom hidrogen. Dia akan berkongsi sepasang elektron dengan 4 atom hidrogen untuk membentuk molekul metana. Okey. Jadi ini adalah perkongsian yang pertama. Kalau perhatikan, dia akan berkongsi sepasang elektron dengan atom hidrogen. Begitu juga di sini dan juga di sini. Okey. Jadi sekarang dia dah stabil dah ya. Inilah dia susunan elektron bagi molekul metana. Manakala bagi formula struktur, kita ada 1 atom karbon. Jadi kita tulislah C ya, 1 C. Kemudian kalau perhatikan, dia akan berkongsi sepasang elektron di sini. Jadi untuk mewakili sepasang elektron, kita akan lukiskan satu garisan. Satu garisan bermaksud sepasang elektron. Sepasang tu maksudnya 2 elektron. Jadi sekarang ada berapa garisan yang perlu kita lukis? Ada 4 garisan yang perlu kita lukis. Ada 4 tangan kan, awak kena ingat. Satu atom karbon dia mesti ada 4 tangan ya. Okey, jadi di sini awak tulislah atom hidrogen ya. Tangan ini garisan ini mewakili sepasang elektron yang dikongsi untuk membentuk ikatan kovalen tunggal. Satu garisan bermaksud ikatan kovalen tunggal ya. Baik, penamaan siri homolog. Nama ahli setiap siri homolog yang berantai lurus adalah mengikut sistem penamaan IUPAC yang terdiri daripada 2 komponen, iaitu nama induk dan akhiran. Nama induk mewakili bilangan atom karbon pada rantai paling panjang. Akhiran pula mewakili siri homolog. Sebagai contoh, kita ada sebatian organik bernama metana. Ya. Met ini adalah nama induk. Met ini adalah nama induk. Dia mewakili bilangan atom karbon pada rantai paling panjang. Manakala ana ini ialah akhiran, iaitu dia mewakili siri homolog alkana. Ana, kita ambil akhiran saja.
Kadang-kala nama induk juga dikenali sebagai imbuhan ataupun awalan. Okey. Baik, nama induk ahli siri homolog mengikut bilangan atom karbon dalam rantai karbon paling panjang. Baik, bilangan atom karbon 1, nama induknya adalah mat. Kalau karbon dia 2, nama dia adalah add. 3, nama dia ialah prop. 4, but. 5, pen. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Jadi ini semua adalah nama induk bagi mewakili bilangan atom karbon. Kena ingat. Kalau awak perhatikan ya, bermula daripada 5 dan ke atas, 5 ialah pen, 6 ialah hex, 7 ialah hept. Dia mengambil nama sempena nama apa dia? Sempena nama polygon, pentagon, hexagon, heptagon, octagon dan seterusnya. Jadi untuk bilangan atom karbon 5 dan ke atas tiada masalah, awak boleh ingat polygon saja ya, awak boleh hafal polygon saja. Tetapi untuk nama bagi bilangan karbon 1 sehingga 4 tu awak kena hafal sikit lah. 1 tu awak kena ingat mat, 2 add, 3 prop, 4 boot. Okey. Berikut pula adalah nama akhiran ahli siri homolog. Okey. Kalau alkana, akhirannya kita ambil ana, kita ambil ujung saja. Alkana kita ambil ana, alkena ina, alkuna una, alkohol ol, asid karboksilik dia akan jadi oik. Dia akan jadi oik kat sini. Ester owat, ester owat. Semua ni adalah nama akhiran bagi siri homolog. Kena juga hafal. Okey, contoh tuliskan formula molekul dan nama bagi alkana dengan 3 atom karbon. Okey, mula-mula disuruh tulis formula molekul bagi alkana dengan 3 atom karbon. Okey, siri homolog dia adalah alkana. Formula am bagi alkana awak kena hafal, iaitu CN H2N tambah 2. Sekarang N tu berapa? N tu 3. Jadi kita ganti 3 dekat sini. Ya. Kita ganti 3, kita dapat formula molekulnya adalah C3H8. Okey, dah siap. Sekarang macam mana kita nak namakan molekul alkana ini? Okey. Nama induk dia prop. Kenapa nama induk dia prop? Sebab bilangan atom karbonnya 3. 3 prop. Kemudian ini nama induk. Nama akhiran dia ana. Kenapa ana? Sebab dia alkana. Alkana kita ambil hujung saja, iaitu ana. Maka nama alkana dengan 3 atom karbon ialah propana. Kita gabungkan, kita cantumkan ya. Nama dia adalah propana. Okey boleh Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 73 sehingga 74. Sekian, terima kasih.